Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, so pada hari ini kita akan mempelajari lah satu ilmu baru, iaitu cara bagaimana kita nak create ECJ. ECJ ni sebenarnya kalau kita boleh create bagi kat student sebagai appreciate lah. Kita nak appreciate kat budak kalau dia hadiri kelas PDPR kita, so kita boleh bagi sijil. Itu juga kalau kita buat kursus untuk cikgu-cikgu kita, jadi kita boleh bagi sijil penyertaan pada cikgu-cikgu kita. Okey, macam mana nak buat? Mula sekali kita kena ada satu akaun Delima lah. Okey, semua cikgu memang kena ada lah, memang ada kan akaun Delima. Okey, kita masuk akaun Delima dan kita pergi ke Google Drive. Okey, jadi sebelum tu pastikan dekat cikgu akan sediakan folder dalam satu folder tu cikgu kena ada sediakan template. Ini adalah template sijil cikgu dah pilih lah. Okey, dah pilih lah nak sijil mana, dah pilih. Kemudian ada tanda tangan. Ini tanda tangan Okey, kalau saya pilih satu tanda tangan saya, satu tanda tangan KP lah. Okey, dan logo. Okey, satu logo unit, logo KB. Okey, dan pasti tanda tangan ni nama stok PNG sebab kita tak mau dia punya background belakang dia. Kemudian yang ni dia punya chalk. Saya cari dekat internet, saya dah adjust ni, dah buang dia punya background belakang. Okey, saya tak mau background putih belakang. Okey, jadi ini item-item yang perlu kita adalah sebelum kita create sijil. Okey, kemudian kita back balik pada yang ni. Okey. Boleh Jadi perkara pertama kita pergi ke new folder, kita kena create dulu folder. Kita buatlah ECJ PDPR contohnya. Okey, kemudian kita color lah sikit. Color biru ke. Okey, supaya mudah nak cari lah nanti. Okey, kemudian daripada sini kita kena create satu Google Slide. Okey, sebab Google Slide ke Google PowerPoint ke. Okey, jadi mana nak cari? Kita pergi ke new tab. Dia ada satu website. Tu kita panggil dia Slides Go. Yang ni. Okey, yang kat sini cikgu kena login dulu lah. Okey, kena login, lepas tu masuk certificate. Okey, type je. Okey, kat sini. Ada yang free, ada yang berbayar. Biasalah. Okey, yang berbayar yang tanda crown ni. Yang free yang banyak ni tanda free. Yang mana berkenan cikgu boleh download je lah. Okey, ni satu website. Dia ada banyak sebenarnya website. Nanti saya tunjuk. Okey, ni satu. Okey, kemudian website yang lain adalah kita masuk PNG3. Yang ni. PNG3.com. Yang ni. Okey, kat sini kita type je certificate. Okey, ni contoh-contoh sertifikat dia. Dan saya memang suka cari kat sini sebab sertifikat dia nampak macam profesional, cantik-cantik. Okey, sertifikat memang cantik. Tapi dia limit je lah, satu hari kita boleh download 2 je. Tak boleh lebih. Jadi cikgu boleh download hari ni 2, esok 2. Macam tu lah, download banyak-banyak yang cikgu berkenan. Download. Contohnya kalau cikgu berkenan yang ni. Ataupun yang ni lah, cikgu download yang PNG ni. Okey, kalau cikgu nak download AI ni boleh. AI ni Adobe Illustrator. Nanti cikgu boleh edit dia punya layer-layer dia ni. Okey. So kalau tak nak edit layer, nak download terus dalam bentuk PNG, terus download dalam bentuk PNG je lah. Dia 2 kali, dua sertifikat je lah dalam satu hari. Okey. Ini satu. Satu lagi cikgu boleh search dia dekat Google. Okey, masuk je Google, type je template sijil. Yang ni. Kadang-kadang kan kalau cikgu masuk dekat bahagian ni, image ni dia adalah banyak tapi dia tak cantik sebab dia punya gambar dia memang pecah. Dia memang bukan saiz sebenar kan. Jadi cikgu boleh ambil dekat sini boleh. Contohnya kat sini kan. Ni. Sebab ada yang setengah daripada orang dah memang dia share kat kita. Ni nampak. Dia dah bagi kita copy lah. Dia memang bagi kita ambil lah, maknanya free. Dah banyak kat sini. Okey. Ni pun ada lagi dalam ni. Cikgu boleh ambil je. Dalam ni. Okey. Cari cikgu nak ambil, cikgu kena pastikan kat tepi ni. Bila dah cikgu dah login guna akaun Delima, pastikan kat tepi ni akaun Delima jugalah. Okey, contohnya cikgu nak yang ni kan. Tapi kita tukar dulu. Tukar yang ni. Tukar macam tu je.
Terus boleh login balik. Pilih je mana-mana template yang cikgu nak. Katakan saya nak ambil yang kita ambil template dalam. Kita ambil yang ni ke. Dia bentuk kosong lah, dia plain. Kalau kata nak bentuk ayat, dekat luar tu ada ayat. Okey, dekat ayat yang ni ada ayat. Kita nak dia punya ayat kat dalam tu. Yang ayat kat dalam ni. Okey, so kita pilih yang ada ayat kat dalam lah. Senang sikit kita nak adjust. Contohnya yang ni kan. Double klik je, dia terus masuk. Okey. Tapi ni bukan kita punya lagi ni. Okey, sebab tu dia keluar kat tepi ni view only. Okey, kita tak boleh nak edit pun sebab bukan kita punya. Jadi kita kena tukar dulu jadi kita punya. Kita pergi ke file, make a copy, entire presentation. Lepas tu rename. ECJ PDPR. Okey. Kemudian ni dalam folder ni kita simpan dekat Google Drive yang kita create tadi. Dalam Google Drive kita tadi. Ni ECJ PDPR ni. Sekarang ni dah jadi yang kita punya lah. Okey, dah jadi yang kita punya. Jadi kita boleh adjust, kita boleh edit. Okey. Jadi nak edit macam mana? Pertama sekali kita kena make sure dia punya size sijil kita. Size apa? Selalunya kalau kita guna size A4, sama ada guna portrait ke, landscape ke. Okey. Kalau A4 size dia, kita pergi ke file, kita pergi ke page setup. Okey, masuk ke bahagian custom. Kalau yang ni sentimeter kan. Okey, kalau A4 kita nak, kalau bentuk portrait dia jadi 21 darab 29.7. So kalau dia nak, kita nak landscape, kita terbalikkan. Jadi 29.7 darab 21. Macam tu. So ni adalah bentuk portrait lah. Bentuk landscape lah. Okey. Sekarang ni kita dah ada background yang belakang kita save tadi. So yang ni kita tak mahu, kita boleh delete je. Klik delete. Okey, sekarang ni dah jadi. Kita ambil layout yang kita nak tadi. Pergi ke insert image, upload komputer. Okey, kat mana yang kita simpan tadi? CJ kan? Yang ni. Okey, sekarang ni ditindih kita punya Word tadi. So, kita klik kanan, order, send to back. So, wording tu akan naik ke atas lah. So, kita boleh adjust lah ni. Okey, kedudukan dia macam mana? Ni kita mungkin kalau ni CJ penyertaan, kalau student mungkin CJ penghargaan lah. Okey. Ni. Kemudian yang bawah ni mungkin letak sini sikit. Okey. Kemudian nama ni. Payah ni. Okey, nama ni dia ada maksud kita nak bagi nama, kita nak set sebenarnya kat tepi ni tanda kita boleh buat macam ni. Okey, fungsi dia adalah supaya sistem komputer ni dia dapat baca nanti apabila pelajar tu dia key in nama dekat Google Form nanti, dia akan terus key in nama pelajar tu secara automatik kalau kita tulis kat sini nama. Okey, contohnya saya letak sini nama. Okey, nanti pelajar tu masukkan nama dia, dia terus masukkan automatik lah nama pelajar kat sini. Dan diingatkan cikgu panjang, tinggalkan space yang panjang lah dekat sini sebab nama, biasalah nama budak Melayu ni panjang-panjang. Kita takut tak muat dia. Okey, kemudian kat bawah ni mungkin letak macam tu ke. Kerana itulah padam lah tulis tahniah kerana anda berjaya menghadiri kelas PDPR dan menyiapkan PB KETE 1033 bagi bulan, saya nak letak bulan, contohnya bulan Ogos. Okay, contohnya. Jadi yang bawah ni saya tak nak lah, kita buang je lah. Ni nak ikut cikgu lah, cikgu letak apa kat bawah ni sebenarnya. Dia depends pada kita nak tulis apa sebenarnya. Okey, selain daripada tu kita boleh letak juga nombor kad pengenalan Jadi kat sini kita tulis, kita enter tak apa.
ataupun kalau kita guna atas yang ni, kemudian kita pergi ke text box kat bawah ni, kita masukkan ruangan nombor kad pengenalan. Okey, macam tu. Jadi setiap kali pelajar tu masuk kat pengenalan, dia akan, sistem akan baca lah, akan display lah kat sini. Okay, besarkan sikit lah. Sama besar dengan nama dia ke. Ni betul-betul ada atas 9, so bawahkan sikit ke apa ke. Macam tu ke. Kan? Kalau nak bagi adjust atas nama ni pun tak kisah. Macam tu. Yang ni mungkin atas sikit. Okey, bahagian lain ni kita boleh letak rantangan tadi. Pergi ke insert, upload komputer, ambil je rantangan ni. Okey, macam tu. Saya dah save kat luar, so senang je lah. Masuk je kat sini. Okey, kemudian kita ambil rantangan satu lagi. Kalau nak letak satu je pun tak kisah. Okey, mana-mana je. Okey, yang bawah ni mungkin boleh letak nombor, nombor siri sijil ke. Okey, kalau tak mau, tak apa, boleh delete. Kemudian bawah ni boleh letak nama orang pegawai yang mengesahkan tu lah. Okey, kat bawah ni. Contohnya nama Aminah binti Ali contoh. Kan? So kita kurang sikit. Kemudian sebelah ni mungkin nama pegawai lah. Okey, Saad bin Yusuf, katakan. Okey, kemudian kita letak jawatan dia, masukkan ke bawah ni, siapa dia ni. Okey, contohnya ni adalah ketua program. Okey, teknologi elektrik. Okay, sebelah ni kita letaklah. Kalau yang ni ketua program, mungkin yang ni ketua jabatan ke. Kalau nak letak pengarah, nak letak satu tangan je, katakan nak letak pengarah saja pun boleh, mana-mana je. Okey, macam tu. Okey. Okey, macam ni. Okey, seterusnya dekat bahagian ruangan yang ni kita nak letak chop. Jadi chop ini dua, so yang ni kita tak maulah yang ni. So kita boleh buang. Okey, untuk chop pula. Okey, ambil chop ni. Nak yang mana? Semua boleh. Yang ni boleh. Okey, boleh masukkan. Macam tu. Okey, contoh macam ni, nanti adjust lah. Okey, kemudian kat ruangan atas ni boleh letak logo lah. Kita boleh letak logo. Okey, duduk ambil logo tadi. Logo ni katakan. Logo unik ke, okey, jabatan ke, letak sini. Okey, kemudian ambil lagi satu logo. Okey, contohnya. Okey, letak sini. Okey. Dah siap. Okey, sekarang ni untuk kita punya kita punya ni dah siap lah. Yang ni saya nak pullkan, besarkan sikit lagi. Okey. Ni dah siap lah untuk kita punya template CJ. Nanti pelajar tak keluar. Sekarang ni kita akan buat untuk Google Form pula. Okey, kita pergi ke Google Drive tadi. Yang kita punya tadi mana? Ni Google Drive kita tadi. Tengok bila kita dah siap, dia automatik akan ada kat sini lah. Okey, dah keluar kat sini. Sekarang ni kita pergi ke Google Form. Kita akan klik satu blank Google Form. Okey, kita klik kat sini lah. Okey, tajuk PCJ PDPR. Okey. Kemudian bawah atas ni letak nama, sebab tadi nama kan. Kemudian nama, kemudian kita nak nama pelajar. Saya dah save nama pelajar kat sini sebab saya dah ada list nama, senang. Ni. Kemudian kita copy je. Ctrl C. Okey, kemudian masuk ni kat bawah ni.
Yang ni pilih sebagai drop down. Okey, masuk Ctrl V. Okey, dia terus keluar, senang. Required. Okey. Kemudian tambah bawah ni untuk nombor IC pula. Nombor kad pengenalan. Mungkin kita nak ada terus terpulanglah pelajar ni nak masukkan ke nanti CJ tu dia akan dapat lah. Okey, kemudian required. Seterusnya kita nak masukkan ada button submit kat sini. So kita pergi ke add section. Okey, klik submit form. Okey, kemudian tak settle lagi ni. Kita adjust lah sikit theme dia supaya tak nampak kosong sangat. Okey. Taklah something. Kalau ada gambar lain pun boleh letak. Saya nak letak supaya tak nampak kosong. Okey, pergi ke setting. Sebab kita guna akaun ada 5. Pentingnya ni untick. Supaya kada pelajar kita ni dia key in, dia masuk guna email biasa je. Okey, jadi masalah. Okey, kemudian yang paling penting adalah kita kena tick dekat collect email supaya nanti dia punya sijil automatik akan dihantar ke email pelajar tersebut. Okey, yang ni pula respon receipt ni, maksudnya receipt adalah apabila pelajar tu dia punya ni hasil dia punya belakang ni akan diterima oleh pelajar kalau dia minta. Kalau kita tak mau, tak perlulah. Tapi yang atas ni memang yang ni penting. Yang atas ni penting untuk tick supaya pelajar terima email tersebut. Okey, kemudian yang bawah ni limit to respond ni maksudnya kita limit hanya seorang pelajar dia boleh tuntut sekali je. Tapi saya tak buat lah sebab kadang-kadang pelajar kita ni dia share handphone kan. Jadi satu handphone tu share adik-beradik ni macam masalah nanti kan. Jadi biar je lah. Okey, kemudian kita save. Okey, bila kita dah save sendiri sebagai email, automatik akan wujud kat sini lah. Okey, nanti mana-mana email yang pelajar tu masuk, email peribadi ke, email MOE ke, dia akan send lah. Pelajar akan dapat sijil. Melainkan kalau email dia masuk kat sini salah. Email masuk salah memang tak dapat lah. Okey, dah masuk kat sini, dah settle ni, kita boleh try. Okey, saya try lah. Masuk email saya dulu. Saya try je. Okey, kita ambil seorang nama pelajar Naufal ni. Nombor pengenalan dia. Tengok sini tak? Ni. Ctrl C. Okey, kita nak masuk yang ni lah. Okey, kemudian submit. Okey. Kemudian kita tutup lah. Ni dah ada kan? Okey, dah ada dah dia punya ni respon. Kita pergi kat respon ni kan. Okey, kita pergi ke bahagian create spreadsheet. Kat sini. Kemudian kita create lah. Okey. Okey, dah wujud. Okey, spreadsheet. Tapi ni tak settle lagi ni. Okey. Seterusnya bila dah sampai sini, apa yang perlu kita buat? Kita pergi dekat adds on. Okey, dekat adds on. Satu software yang penting lah, installer satu yang penting untuk bahagian ni adalah kita namakan sebagai AutoCRAD. AutoCRAD ni lah yang memainkan peranan untuk mengcreatekan CJ tu, menghubungkan antara slide, Google Slides dengan Google Form dan dia akan create sijil. Jadi dia punya aplikasi tu kita namakan sebagai AutoCRAD. Ni. Bagi yang belum pernah guna, memang dia tak ada lah. Dia cuma ada dua ni je, get as on dengan manage. Bagi yang tak ada, tekan je get as on. Dia akan bawa kita ke suatu web kat sini. Lepas tu cari ataupun type je okey, AutoCRAD. Dia akan keluar yang ni, warna kuning ni. Lepas tu install macam biasa. Okey, pastikan masa install tu adalah menggunakan email yang sama yang kita buat ni. Kalau guna D5 lah. Okey. Apabila dah install, tunggu saat. Lepas tu dia akan wujudlah dekat sini. Get on balik, dia akan wujud AutoCRAD. Lepas tu tekan button launch. Okey, lepas tu pergi ke new job. Yang ni rename lah. Sijil PDPR.
Okey, lepas tu next. Yang ni cari dekat drive, kat mana kita simpan Google Slide kita tadi. Yang ni. Dia automatic ada. Bila kita buat tadi, dia memang automatic akan wujud kat sini. Klik je. Save. Open. Okey, dah ada. So, kita next. Okey, kat sini dia akan wujud apa yang kita tulis dekat CJ tu, dia akan display kat sini. Kalau kita tulis banyak lagi, banyak lah. Saya letak kat CJ tadi kan ada 2 je kan, nama dengan IC. So yang display kat sini pun nama dengan IC je lah. Okey, yang ni kan. Jadi kita tengok sini, kalau dia kena tally, kalau belah sini nama, belah sini pun akan keluar nama. Kalau sini nombor kad pengenalan, sini pun sama. Kalau tak keluar, klik je, dia keluar nombor kad pengenalan. Lepas tu next lah. Okey, file name ni pula apa yang dia akan baca dekat CJ PDPR kita tu. Dia akan start baca daripada mana dulu? Nama, kad pengenalan. Kalau ada lebih banyak, kalau kelas tu ada lebih daripada satu, mungkin kita boleh letak lah kelas sekali. Tapi saya ajar ni sebab saya kebetulan ajar satu kelas je. Okay, saya tak buat lah sebab semua sama kan. Jadi apa benda yang nak tulis kat sini, klik je kat ini biru ni, nama. So klik kat sini. Lepas tu kita tekan Ctrl V. Lepas tu space. Klik balik. Tekan yang ni balik. Ctrl V lagi. Macam tu. Okay dah. Lepas tu yang ni adalah dalam bentuk PDF. Maksudnya kita nak hantar CJ kat pelajar tu dalam bentuk PDF. Jangan hantar dalam bentuk Google Slide pula. Okay. Kemudian kita next. Okay, yang ni yang CJ yang folder mana yang kita nak save tadi. Kita dah save sebagai CJ PDPR. Betul lah. Kalau bukan, so kita kena choose folder. Cari folder kita tadi. Dah betul, proceed je. Ini tak ada apa. Okay, yang ni merge ni, ini bahagian lain. Ini special case. Ini in case kalau kita buat soalan dekat Google Form tu. Okey, contohnya ada beberapa soalan, lepas tu pelajar kena jawab. Kalau pelajar dapat markah 80 ke atas, baru dia dapat sijil, kita dah set. So baru dapat. Kalau tak dapat. Tapi yang untuk kes ni dekat Google Form kita tak buat, tak ada soalan. So kita proceed dululah, skip je dulu bahagian yang ni. Okey. Yang ni kena share. Share dokumen, kena share lah. Yes. Okey, PDF. Ini allow collaborators to reshare. Nak benarkan budak tu untuk share balik CJ kat kita. So, no. Okey, ni send for generic no reply address. Maksudnya kita hantar CJ dekat pelajar dan kita tak nak pelajar tu reply balik CJ tu kat kita. Ataupun kita tak nak pelajar tu nampak email kita. So, kita tekan yes. Kan ada setengah kalau kita terima email kat CJ kita, kadang kita nampak ia daripada macam seakan auto kan, auto reply. So dia tak perlu nak, kita tak perlu nak reply macam tu lah. Kemudian yang ni klik dekat tepi ni, kita kena masukkan bahagian email address. Ini untuk sistem tu dia hantar kita punya CJ ni dekat pelajar tu lah. Ctrl V. Macam ni. Okey, yang ni je lah kena masukkan, yang lain tak perlu. Kemudian yang lain skip, pergi ke sini. Ini mungkin kita masukkan button tahniah, contohnya tahniah. Okey, yang ni kita boleh letak. Okey, tahniah. Okey, mungkin kita nak mention nama dia. Klik je kat nama ni. Ctrl V kat sini. Ada kita tahulah nama pelajar tersebut. Kerana menghadiri kelas PDPR saya, sila muat turut CJ anda. Okey, macam tu. Kemudian kita next lah. Okey, lepas tu yang ni kita kena trigger. Yes. Trigger tu maksudnya setiap kali pelajar masuk, dia akan klik. Code system akan klik. Okey, yes. Yes. Okey. Trigger, kita tekan button save lah. Okay, kemudian kita try run. Tengok macam mana. Jadi ke tidak. Nanti ada keluar kat belakang ni. Ni. Okey, dah pun tutup. Okey, sekarang ni kita dah nampak pelajar tadi. So kita tengok sini. Okey.
Ni, nama pelajar dah keluar. So, klik je kat sini. Kita nak tengok. Betul tak CJ tu? Okey, dah keluar nama dia dan nombor IC dia sekali. Berjaya. Okey, jadi nak tengok, kalau nak tengok dekat email tadi, saya buka email, katakan yang email tadi adalah email pelajar. Yang ni kan. Saya guna email ni. So, saya buka email. Ni. Katakan ini adalah email pelajar lah. Dia akan nampak macam ni lah. Okey, ni tahniah, nama dia. Lepas tu ada di kelas ni, saya buat terang. Okey, email pelajar. Okey. So, dia akan dapat sama yang macam kita design. Okey, so saya rasa sampai itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap ilmu kali ini dapat memberi manfaat pada anda semua. So, good luck. Selamat mencuba.